lagi satu challenge yang baru dipikir oleh yang sepanjang ni. Kita punya Cik Zati. Challenge apa tu, Neng? Cakap kah? Buat. Okay, cakap kak buat, tapi challenge hari ni bukan Kak Wawa yang fikir, Zati yang fikir, jadi Kak Wawa tak tahu dia berjalan macam mana. So, Neng boleh kau explain macam mana? Kau lagi kau. Boleh explain macam mana? Macam mana benda ini berjalan, okay? Okay, so game ni lebih kurang macam order lah, tapi kita orang buat versi Islamic. So, balang ni Halal sikit. halal sikit okay. Balang ni, okay, kami kena pilih sama ada untuk cakap ataupun buat. Kalau cakap, dia kena ambil daripada sini. Kalau buat, dia kena pilih antara gelas-gelas, bukan gelas ni cawan anak-anak. Ni cawan ni, pilih salah satu. So, kami telah pun menentukan siapa nombor 1, 2, 3, 4 tadi sebab kami dah buat tadi layar taplum tadi. So, nombor 1 Kak Wawa, nombor 2 Kak Ani, nombor 3 Kak Malik. Kak Malik, nombor 4 Kak Zada, nombor 5 Izati dan nombor 6 Kak Hasanah. Kenapa saya panggil dia orang Kak? Sebab dia orang ketua daripada saya, okey? Okey. So, kita start dulu. Okey, Kak Wawa. Kak Wawa pilih cakap ataupun buat. Cakap. Cakap kah buat? Cakap Kah buat? Buatlah. Cakap tu Nah, lah. dorang takut kalau Kak Wawa yang cakap nanti dia punya video jadi panjang. Okey lah, kakak mau buat. Okey, pilih Kak Wawa. Pilih mana? Cawan mana? Cawan mana? Bismillah dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah yang susah. Mau istiharap kan? InsyaAllah boleh. Bismillah dulu Kak Wawa. Ini kan? Ini. Kawan, Kita ada siapa ini? Okey. Ini takkan cawan tu kat bawah takut pulang. Macas. Okey. Tunjukkan. Oh, ni tak nampak sangat begini. Tak, sebab kamera ni kamera lepas lagi terbalik. Tunjukkan anggota rukun wudu. Anggota rukun wudu. Okey. Anggota rukun wudu ada 4. Yang ni wajib tau. Maksudnya kalau kita tiada air kah, ataupun air kita bukan tiada air tu sikit. So macam mana kita mau mewajibkan mana ambil? So ada 4 anggota. Pertama sekali, aku recall balik muka, seluruh muka kita. Lepas muka, tangan dari begini sampai ke sini. Okey, pasal itulah buat itu. Lepas tu sini kita punya ubun-ubun kan ni. Ini dan kaki. So kita ada 4 sejak lah yang wajib kita cuci. Okay, yang lain tu semua sunat. Kalau mau buat tidak masalah, dapat pahala. Tapi kalau tidak buat, tidak juga membatalkan wuduk kita. Betul. Okey, Kak Wawa terangkan yang rukun wuduk sebenarnya ada berapa sebenarnya? Sebenarnya kalau dah silap 6 kan? Niat dulu. Lepas tu yang tadi itulah muka, lepas tu tangan dari sini sampai kita punya siku. Lepas tu kita punya ubun-ubun, rambut tu. Lepas tu kaki dan akhir tu tertib. Ikutlah, tak boleh kita daripada sini ke muka tiba-tiba pergi kaki, pergi kepala kan? Tak boleh. Okeylah, buat pun banyak tu jangan cakap. Kalau cakap lagi tak tahu macam mana. Okey. Tahniah. Macam tak macam macam ada lagi tak apa. Ada boleh mencabar, sabar. Okey, yang kedua. Kalau tak boleh, kalau ada soalan-soalan siapa yang pilih yang cakap ni ada soalan-soalan yang dia tak boleh nak jawab, kita akan buatlah. Okay, so kali ni cakap atau Dengan buat? kau pilih buat, saya nak try cakap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Tak susah kan? Okay, buat. Selamat, tolong. Ya, bawa baca. Minta yang baca kan? Oh ya. Itu tak surprise. Surprise. Okay, soalan dia, bagaimana cara untuk kekal istiqamah dalam melakukan kebaikan? Bagaimana cara Kak Ani, apa yang Kak Ani buat untuk kekal istiqamah dalam melakukan kebaikan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ada hoax soalan ni macam mana cara kita nak kekalkan istiqamah dalam kebaikan. Kalau macam tanya akak sendiri, apa yang akak buat, apa yang akak buat sekarang adalah first kali pemilihan kawan itu sendiri. Sebab persekitaran kita sangat mempengaruhi diri kita. Jadi macam sekarang akak memang
macam mana environment kita lah, maksudnya pemilihan kawan-kawan yang baik, yang jaga solat apa semua, insyaAllah kita pun akan terikut lah. Begitu pemilihan kawan, maksudnya environment kita, dan juga kita punya jaga kita punya mutaba'ah amal. Memang sangat membantu lah. Mutaba'ah amal tu sebenarnya apa? Mungkin ada yang tak tahu mutaba'ah amal tu apa sebenarnya. Macam mana bahasa muda dia? Kita amal-amal checklist amalan. checklist amalan seharian kita. Boleh tulis, boleh type atau pula. Contohnya kalau macam kita boleh tulis antara list-list di situ, kita nak qiyam mungkin dalam seminggu berapa target kita, solat fardu, berpuasa, apa tu, bersedekah, gitulah. Memang benda tu memang sangat bantu Kak Ani lah. Betul. Itu yang paling dekat lah. So antaranya apa, cari kawan yang baik kan, cari kawan yang baik, lepas tu buat checklist amal ibadah kan, supaya kita dapat recap balik lah apa yang kita perlu perbaiki, apa yang perlu kita perbaiki dan tambah baik lah kan. Sama je kan perbaiki dan tambah baik. Sorry lah biar tak cantik. Kita mesti 12 hari. Tak, kalau mau tengok sebenarnya kakak ada buat video pasal kita istiqomah untuk hijrah ni sebab pada yang tanya kat Wawa di Instagram. So boleh tengok my Insta wah. Boleh tengok Insta. Insta apa? Azwar Hariza, nanti Zati edit letak dalam video. Sebab kakak memang ada buat video tu dalam 10 minit lah. Tips kita mau, sebab mula-mula kena faham kita punya sifat ni macam mana. Ada iman dengan ada nafsu, dan baru kita boleh tahu apa yang kita mau buat untuk kekalkan iman kita mantap, dan kita boleh takdir nafsu kita. So boleh tengok di Instagram Kak Wawa ada upload di IGTV. Betul. Okay. Alright, terima kasih. Sorry dah tergerak sikit. So seterusnya nombor 3. Kak Malik. Kak Malik pilih. Nak buat ke nak buat cakap ke? Aku cakap sebentar. Buat ke cakap? Kita pergi cakap dulu lah. Cakap dulu. Serius lah. Bismillah. Okay, Allah. So, soalan dia. Itu perasaan. Okey, kongsikan pengalaman manis supaya berada dalam circle Raudatul Jannah. Okay guys, Raudatul Jannah ni kami punya nama rumah. Kami yang so, indah nama ini. kami pun Raudatul Jannah sebenarnya. Rumah kami yang indah ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya banyak sangat nak momen dia. Momen lah. Kalau ad hoc momen ni macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi paling tak boleh lupa adalah bila dengan akhwat kita iftar sama Ramadan lah. Dia punya momen tak adalah waktu Ramadan lah. Sebab kita booster up sama-sama, maksudnya kita kerja antara satu sama lain. Lepas tu buka puasa tu sungkai sama-sama, sungkai guys. Sungkai tu masa Sabah tau. Sungkai sama-sama. Then pergi tarawih, momen tarawih tu lah. Sebab kami kat sini tak ada surau. Jadi kalau ada dua option je, sama ada kita nak pergi masjid ataupun kita nak seberang jalan pergi surau Akademi Bomba. So kalau lah pergi surau Akademi Bomba, memang berdoa banyak-banyak lah sebab kita nak melintas jalan yang Namanya kalau bawa sana. Jadi tapi nak kata momen tu lah, kita berjalan sepanjang jalan kita nak pergi tarawih tu, kita bercerita benda-benda yang ingatkan kita tu Allah. Maksudnya ingatkan kita, lepas tu muhasabahkan diri kita, sesali mengingati. So itu sebenarnya momen yang dengan akhwat Arjina sebenarnya. Banyak lagi. Banyak lagi lah tu one of Yang baik dia tu. Nanti macam panjang habis. So maksudnya momen dia adalah tu lah waktu bulan Ramadan kan. So sama-sama lah kita doakan supaya kita Ramadan tahun ni Kita masih rasa nikmat tarawih, kita masih rasa nikmat iftar sama-sama, kita masih rasa nikmat iktikaf, kita masih rasa nikmat 10 malam terakhir. Semua tu sebenarnya nikmat. Okay? Okay, seterusnya lepas tak balik Kak Zada. Okay, Go baby genius. awak nak buat ke awak nak cakap? Buat apa? Buat Zada bu, buat Zada bu, buat Zada. Buatlah. Okay, Ada kita yang ada orang sudah berkata-kata. Cawan mana? Yang hujung sana. Ni. Wow. Wow.
Susah ni. Tunjukkan cara bertayamum. Mesti ramai yang tak tahu. Okey, untuk tayamum. Sini. Sini. Yang Sini. punya. Sini lah. Kita bagi contoh sini. Mengibarat Ini dia tepung. ini mengibarat. Nak tepung Dalam ada debu kan, ada debu. Kita yakin ada debu atas meja ni. Okay, first ambil debu di mana-mana permukaan lah, sama ada dinding ataupun kalau ada pasir dekat rumah kamu, pasir yang bersih lah. Okay, so ambil debu tu macam ni, and then tutup ke tepi. Okay, then lepas tu dari muka sampai seluruh muka ni lah, dari ujung ni hubungan kita sampai muka ni. Okay. Okay. Jangan lupa dekat atas ni kat sakit tak? Kat sini je, tapi kat sini. Dari telunjuk ni dia dekat sini. Setelah So, tu bahagian hidung. kita disapu. Bulatkan di sini sandas. Okay. Agaknya lepas tu buang. Okay, buang. Then ambil lagi air baru. Lepas tu macam biasa. Okay, lepas tu ni kita mula dari bawah. Kanan. Okay, kanan. Tarik. Pastikan tak kena tapak ni lah, sebab debu ni akan guna untuk belah kiri. Okay, lepas tu baru buat lagi yang sebelah kiri. So basically ending dia macam ni. Bukan lagi hari lagi. Ah, Dia dia akan lagi. buat macam ni, dia akan terus sambung lah. Sambung. Dia boleh sambung. Dia boleh sambung terus. Tapi macam tak panjang sangat kalau sambung. Okay, tentulah. Terus. Okay. So, apa kalau tayamum ni digunakan waktu bila? Waktu terakhir. Waktu terakhir. So macam mana betul-betul nak meyakini yang tak ada air tu dah baru boleh guna tayamum? Waktu bila dah usaha memang tak ada air, Usaha dulu baru. Maksudnya memang dah jumpa di mana sumber air tempat tu. Kalau masa pula. Misalnya kalau macam rumah kita orang di UA2 tiada air, tapi dia pergi UA1 sebelah dia boleh beli air mineral lah. Itu tak boleh lagi lah. Maksudnya dia masih boleh capai sumber air. Itulah tayamum. kalau dalam virus kan kalau dalam kita orang masuk hutan gitu kan, dalam fieldwork air limit kan, jadi yang ada air tu untuk minum dengan itulah, tidak untuk minum dengan Bersih. bersihkan ada yang ada yang bersihkan. Jadi dalam on the way tu mungkin kita boleh tayamum itulah. Maksudnya apa tu? Sumber air tu limit untuk kita minum itulah. Betul. Situasi Situasi orang Bayu Poma. Orang biasa masuk hutan. Kalau orang yang tak biasa masuk hutan, Orang psikologi ni mana orang tahu. 5 orang je. Okay. So kat mana aku nak tahu tak tayamum? Apa ni? Tak tayamum. Okay, itu dah antara harap jelas lah. buat tayamum lah kan. Nanti saya akan tulis cerita. Mesti akan tulis. Tak ada cakap lah. Okay, seterusnya. Lagi dah kan? Kita buat 2 round kita buat 2 round lah. Kalau kita dapat lakukan, yang seterusnya kita akan buat Kalau kita sambut cakap kita buat. Okay. So Zati nak pilih. nanti kau mana boleh baca, kami baca. Yelah, Zati nak pilih. Bukan. Saya lah kan dia mau ini. Sekejap. Anak baca. Dia pendek kau. Awet kau. Dia buat soalan dia takut. Tembok orang. Tak ingat ada soalan saya. Takut je. Wih, panjang ni soalan. Kami buat. Kan ni. Okay, bagaimana permulaan fasa perubahan dalam diri? Okay. Cabaran yang perlu dilalui ketika awal fasa perubahan? Diri sendiri. Yes, diri sendiri. Yeah. Awal fasa. Throwback. Panjang cerita dia ni, Cik. Okey, pendekkan. Senang cerita biar Kalau dia- tu lah. Dia lebih menarik sekali, walaupun sebenarnya memang sekolah agama. Bukanlah sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan harian, tapi kelas adilah agama. So memang ikutkan, kadang ikut asal usul tarbiyah tu dah memang dapat tarbiyah daripada sekolah kan. Tapi dia, sekolah ni dia tak rasa sangat kepentingan dia untuk buat dakwah, untuk tarbiyah diri tu. Dia kata macam
buat baik seorang-seorang je lah, macam tu lah kan. Cukup sekadar baik. Cukup sekadar baik lah. Tapi yang bestnya bila dia masuk ke zaman matrik, dah start buat usrah, apa ikut usrah, apa ikut pembina, apa semua. Siapa pembina pula sekarang. Ikut apa semua benda-benda program apa semua tu. So dia waktu kat matrik tu ternampak lagi lah. Tapi bila datang Sabah tu lah baru nampak sebenarnya benda apa yang nak kena, apa tujuan hidup sebenarnya kan. Tujuan hidup kita baru tahu surah Al-Baqarah ayat 30 dengan surah Al-Zariyat ayat 26 tu. Sebelum ni mana pernah tahu surah-surah tu. Pernah tahu tapi macam tak pernah ambil kisah pun sebenarnya kan. Tahu tapi tak diimani. Tak diimani pun sebenarnya. So pasal perubahan tu maybe start selepas habis waktu matrik lah kot. Dah nampak tu kan. Tambah-tambah lagi dekat bila datang Sabah lah, bila tak ada family kan, semua kawan-kawan apa semua akhwat je yang selalu menampingi kan. Sedih pula. Lepas tu cabaran dia maybe cabaran dia diri sendirilah kan. Cabaran dia nafsu, macam mana kita nak lawan nafsu kita, macam mana kita nak keep on istiqamah tu sendiri kan. Tak nampak orang tu. Tak. Kena macam mana. Sebenarnya kalau walaupun ada di samping akhwat pun masalahnya dia diri sendiri tu yang kena lawan. So bila tambah-tambah tempoh dalam fasa PKP ni kan, alhamdulillah lah sebab ditempatkan duduk dalam rumah ni kan. Cuma kalau tak duduk rumah, tak duduk RJ, duduk asrama kan, tak tahu lagi situasi dia macam mana kan. So maksudnya bergantung tu, semua benda yang kita buat ni depends on diri sendiri lah. Bukan untuk apa? Bukan bergantung pada orang lain untuk buat kita jadi tadi. Benar. Allah Alam. Itu rancangan dia sebenarnya Diri sendiri lah, nafsu. Sebab manusia ni memang dia akan hidup, kalau ni apa, baca buku Abu Ammar pun kan, Ahmad Rashid, manusia ni dia hidup atas dua benda je. Sama ada dia ikut wahyu, Al-Quran dan Sunnah, ataupun dia ikut nafsu. Antara dua je. So sebab tu kena tahu macam mana memantapkan iman dan takbir nafsu. Sebab kita ni semua ada nafsu. Tiada orang tidak nafsu kan. Nafsu makan, nafsu beli bola, nafsu yalah nafsu couple pun kita ada, semua orang pun kan. Tapi macam mana kita mengatur nafsu tu. Dan sebenarnya yang besar pada kita ni untuk istiqamah tu bukan apa namanya, hijrah ni yang besar, yang berat istiqamah dia adalah diri sendiri kita mau atur. Bukan orang sekeliling kita, nafsu kita lah sebenarnya. Yang lebih besar lah. Betul lah. Allah. Okey, yang terakhir untuk pusing pertama, awak nak cakap ke nak buat? Ni. Cakap. Tak. Jarang ni. Wow. Okey, sini. Eh, Boleh baca dua. awak ni. Satu je. Okay, which one? Suka lagi. Oh, lagi sekali. Itu bergaduh lagi. Lagi dua pula. Apa soalan dia? Apa soalan dia? Panjang ni. Pernah mengalami atau melalui fasa-fasa down dalam hidup tak? Kalau ada, macam mana nak boost up balik semangat? Faham soalan dia? Faham. Kalau Kita down. So macam mana nak upgrade balik? Up back. Kalau istilah kalau ni tutur lah. down. Tutur. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah itulah soalan dia kan. Pernahkah mengalami down? Comel pasal Pasal down, lepas tu macam mana menaikkan semangat. Oh, Masya Allah. Kalau down tu InsyaAllah lah semua orang ada kan. Kiranya hidup ni umpama macam bagi satu kata-kata lah, kata-kata siapa. Hidup ni umpama roda. Gitu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi kita tak akan selalu di bawah, akan di atas juga. Tapi kena ingat, akan selalu di atas, dia akan berbalik. Satu cycle yang akan terus dan insyaAllah akan berhenti lah bila kita mati kan. Jadi down tu pernah memang ada. Kalau saya lah kan, untuk menaikkan semangat dari down tu, first kali rasa down kan, macam klise sangat.
ambil wuduk. Ambil wuduk, solat sunat. Sebab kalau orang okay, apa lagi satu kata-kata, if you don't have shoulders to cry on, you have Sejadah. Kita setuju. Cry in. To cry. Cry on. To cry out. Cry out. Dalam Melayu lah. Kalau tiada kau apa? Kena segera guys. Kalau tiada bau untuk menangis, kita masih ada sejadah untuk kita bersujud. Jadi kiranya itulah solat sunat. Kiranya contoh macam dalam keadaan down tu boleh katakan marah, sedih, kecewa gitu kan. Contoh kalau marah, itulah air wuduk tu mampu meredakan marah tu kan. Kalau sedih pun Bila ni tak tahu teruskan. Tak. Lepas tu macam mungkin klise sangatlah, tapi kalau ini mungkin second stepnya itulah kalau bagi saya lah, take time untuk mungkin beberapa hari kan, minggu kan, tak lah, macam untuk jarakkan dari orang lain. Lepas tu muhasabah balik, fikir kenapa macam gitu, macam me time dengan diri sendiri kan. Kalau kita kan contoh macam dalam marja ni pun ada tujuanan ni gitu kan, dalam satu kelompok yang besar. Tapi itulah kalau ada masa-masa yang down gitu kan, kita perlu orang kata step back untuk cari diri kita dengan Allah gitulah. Banyakkan itulah, satu lagi kena banyakkan istighfar lah. Sebab time-time ni lah bukan seorang bukan seekor, ada bala tentera syaitan datang kan. Yang apa untuk Mungkin bakat kita ni inspector. inspektor syaitan. Inspector Syah. Jaga tu Syah. Jadi itulah kena banyakkan istighfar, kena banyakkan muhasabah gitulah. Kena fikirkan positif tu dulu sebelum kita fikirkan yang negatif. Jadi nanti dah tenahan ni. Ada nak tambah. It's look macam klise, tapi sebenarnya benda ni lah real sebenarnya. Bila buat baru dapat rasa. Betul. Dia kalau tak buat kita takkan dapat rasa. And one more thing, anda baca dekat buku Abu Ammar Rashid, dalam satu buku dia Hambatan Dakwah, macam mana dia kata sebenarnya macam mana kita nak cope balik dengan futur. Kalau seandainya futur lah, kita rasa down, rasa ni futur lah kan. Satu, me time yes, tapi before we me time, we cari seseorang ataupun kita cari sekumpulan orang yang baik, orang yang positif ni. So which is kalau macam kita, kelompok kita ada akhwat dah, kita cari akhwat dulu untuk minta tahu jihad ke, advice ke, whatever kan. And then baru kita me time. Because of why? Sebab saya dapat tahu kalau kita me time dulu, macam that's why lah syaitan and the bala tentera akan tembak macam-macam dekat fikiran kita. Without kita tak tahu kita nak fikir secara rasional ataupun tak, sebab kita tak cari akhwat tu dulu untuk dengar dia punya nasihat tau. So kita tak ada guideline apa nak pergi mana. So bila sebelum kita decide untuk me time, kita cari dulu kekuatan kita di antara dengan akhwat, and then dah dapat sesuatu daripada yang kita nak, baru kita me time. Kat situ baru kita boleh. Cuma mungkin kalau pendapat Kak Hawa, kalau kita bukan daripada kalangan akhwat, maksudnya kita memang bukan orang yang ada usro kah, kita bukan ada kawan-kawan yang pakai tudung labu kah. Kita faham, kita meraih. Sebabnya macam Kak Hawa, ada juga yang adik-adik yang tak pakai tudung labu dan orang tidak usro pun, tidak circle. Tapi kadang-kadang DM Kak Hawa dekat Instagram, tanya macam mana kita mau istiqomah, macam mana kita mau lawan diri kita. Itu sebenarnya langkah yang sangat baik. Walaupun kita ni tiada kawan yang macam usro ke ataupun tudung-tudung labu, tapi when it's come pasal agama ataupun bila dia pasal ibadah ataupun dia pasal halal haram ataupun pasal kita punya apa orang kata kehidupan kita yang berlandaskan Islam ni, tolong cari orang yang sesuai. Tolong cari orang yang sesuai untuk kita minta nasihat. Jangan minta dengan orang yang tidak sesuai. So carilah siapa-siapa sumber
yang kita tahu kalau kita nampak artis pula artis-artis hijrah kah yang kita mau DM tanya dia nasihat, boleh tanya. Ataupun kalau kita memang tidak orang sudah yang kita boleh minta nasihat, kita tak tahu, kita memang tidak kawan siapa-siapa, tolong buka YouTube, dengarlah ceramah Ustaz Tanan Nataki, kau Ustaz Abdul Somad, kau Ustaz Felix Siau. Saya ini lah apa kau suka tengok-tengok terutama Ustaz Tanan Nataki lah, kakak sangat suggest dia sebab dia bermain dengan hati. Sebab hati ni penting. Semua itu yang keluar. Sorry lah. Boleh lah kalau mau Ustaz Asmarun kah, Bisa Musa kah, mana yang kita muda lah. Itu dah tarbiyah serentak. Tarbiyah serentak pun okey juga. Tarbiyah serentak. So itu kalau kita memang level kita dah tahu sudah siapa kita mau kontak. Okay? Okay. So kita buat kawan yang kedua. Teng.